Saya buat macam ni boleh mula. Abang Fitri mula. Saya mula? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKP 3.0 pada tahun ini. Dan saya mengharapkan semua murid-murid kita sihat. Sekali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran pendidikan jasmani tahun 5. Saya Cikgu Fitri dan bersama saya guru pakar pendidikan jasmani tahun 5, Cikgu Izzat Iskandar. Apa khabar Cikgu Izzat? Baik Cikgu Fitri, alhamdulillah. Jadi bersama-sama kita pada hari ini ialah di bawah tema serang menang, iaitu tajuknya seronok bermain. Jadi tajuk ni kalau kita lihat dalam buku teks, ya, sebenarnya ada dalam buku teks pada muka surat iaitu muka surat 16 dan juga 17. Ya, muka surat 16 dan 17. Walau bagaimanapun, murid-murid boleh merujuk kepada Cikgu Izzat Iskandar, ya, boleh dengar penerangannya berkaitan dengan tajuk ini. Jadi Cikgu Izzat Iskandar, apakah objektif dan kriteria kejayaan kita pada hari ini? Okey, Cikgu Fitri, terima kasih. Sebelum tu izinkan saya present dahulu. Okey, Cikgu Fitri boleh nampak tak slide ni? Ya, saya boleh nampak. Terima kasih Cikgu Izzat kerana menyediakan slide yang menarik ini. Terima kasih juga dan kepada Cikgu Fitri kerana membangunkan slide yang begitu mantap ini. Okey, jadi seperti yang Cikgu Fitri cakap tadi, kita sudah pun masuk ke topik yang baru, iaitu unit 3. Unit 3 iaitu serang menang. Kalau awak tengok buku teks awak, muka surat 16 dan juga muka surat 17, boleh buka buku teks ni sambil-sambil tengok video ni. Okey, jadi topik kita, subtopiknya adalah seronoknya bermain. Okey, jadi kita akan pergi dulu kepada objektif dan juga kriteria kejayaan daripada PDPR ini. Jadi kalau awak tengok kriteria kejayaan ni, kalau kriteria kejayaan ni awak rasa awak dapat capai, maknanya kelas ni berjaya, betul tak Cikgu Fitri? Ya, betul Cikgu Izzat. Okey, jadi objektif kita pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada akhir PDP, murid dapat melakukan kemahiran menghantar dan menerima bola. Maksudnya kita dapat passing dan juga receive ball, betul tak Cikgu Fitri? Betul. Okey, cara apa? Kita ada banyak cara. Kita ada cara tertentu. Nanti kita akan belajar apa cara-cara menghantar dan juga menerima bola. Okey, Cikgu Fitri, mungkin Cikgu Fitri boleh sambung tentang kriteria kejayaan. Baik, kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 jenis sukan yang menggunakan kemahiran menghantar dan menerima bola menggunakan tangan, kaki dan juga peralatan. Ya, sekurang-kurangnya murid boleh menyatakan 2 jenis sukan yang menggunakan kemahiran ini. Kriteria kejayaan yang kedua pula, murid dapat melakukan sekurang-kurangnya 3 ulangan kemahiran menghantar dan menerima bola menggunakan kaki, tangan dan peralatan. Baik, untuk aktiviti yang kedua ni, saya mengharapkan murid-murid dapat melakukannya di rumah sekurang-kurangnya menghantar bola menggunakan tangan dan menerima bola menggunakan tangan. Itu yang paling mudah. Bagaimana caranya? Nanti Cikgu Izzat akan terangkan pada slide yang berikutnya. Okey, kita akan pergi ke slide yang seterusnya, iaitu definisi menghantar dan juga menerima bola. Okey, kemahiran. Sebenarnya menghantar dan menerima bola merupakan satu kemahiran. Maksudnya kalau nak pandai kena mahir. Betul tak Cikgu Fitri? Ya, betul. Ia merupakan satu kemahiran asas sebenarnya. Okey, jadi kita maknanya bila nak mahir kita kena berlatih. Okey, jadi kemahiran menghantar dan menerima bola boleh didefinisikan sebagai suatu kemahiran asas dalam suatu permainan atau sukan untuk mengawal. Itu keyword dia. Untuk mengawal dan menguasai bola. Kita nak control the ball, betul tak Cikgu Fitri? Ya, betul. Kemahiran yang kita sebut tadi iaitu menghantar dan menerima dikategorikan sebagai serangan, kemahiran dalam serangan. Betul tak Cikgu Fitri? Ya, betul. Betul. Okey,
Jadi seterusnya adalah tujuan. Okey, Cikgu Fitri, dipersilakan. Okey, baik. Apakah tujuan kita belajar kemahiran menghantar dan menerima bola ini? Jadi sebenarnya tujuan tu ada banyak. Jadi saya hanya senaraikan 4 tujuan asas, iaitu untuk menguasai kemahiran ini. Pertama, untuk menguasai sesuatu permainan. Jadi kalau kita main bola, kita perlu mengawal permainan tersebut supaya pasukan kita tidak kehilangan bola. Sebab tu kita pentingnya kemahiran ini, hantar dan terima bola. Yang kedua adalah untuk mengawal tempo permainan. Tempo ni bermaksud sama ada perlawanan itu laju atau perlahan. Okey. Sama ada kita nak membawa bola itu. Dalam kata lain, tempo ni macam rentak. Dalam kata lain tu macam rentak ya, lah, betul. Rentak permainan lah. Rentak permainan. Maksudnya kalau kita nak menyerang cepat atau menyerang lambat. Sebab tu dalam bahasa Inggeris ada counter attack, ada serang balas dan sebagainya. Kemudian tujuan yang ketiga ialah untuk merancang serangan ke atas pihak lawan. Di mana bahagian tengah kena bijak untuk mengawal, seterusnya merancang bagaimana hendak menjaringkan gol. Manakala tujuan yang terakhir yang saya senaraikan ialah untuk mempertahankan kawasan kita dari dibolosi oleh pihak lawan. Sebab tu pentingnya kita mempelajari kemahiran menghantar dan menerima bola ini. Okey, slide seterusnya Cikgu Izzat. Okey. Jadi kemahiran menghantar dan menerima bola. Okey. Jadi macam Cikgu Fitri cakap tadi, kita ada 3 jenis kemahiran. Maksudnya 3 jenis yang berlainan. Yang pertama, kita hantar dan terima menggunakan kaki. Yang pertama menggunakan tangan. Yang kedua menggunakan kaki dan yang terakhir menggunakan peralatan. Ya, betul. Okay. Jadi seterusnya ini adalah contoh dia, betul tak Cikgu Fitri? Ya, ini adalah contoh-contoh sukan yang menggunakan kemahiran menghantar dan menerima bola menggunakan tangan. Bermaksud hanya sukan yang menggunakan tangan ini ada kemahiran ini digunakan. Contohnya dalam permainan bola tampar, ada kemahiran menghantar dan menerima bola, bola jaring, bola baling dan juga sukan rugby. Ini hanya sukan-sukan yang melibatkan tangan. Tetapi ada juga sukan yang melibatkan tangan tiada kemahiran. Tiada kemahiran menghantar dan menerima bola. Sebenarnya ada juga. Tetapi sebahagian besar permainan kebanyakannya ada menggunakan kemahiran asas ini. Betul Cikgu Fitri. Maksudnya ni macam more to receiving dan juga passing dan juga receiving. Betul tak Cikgu Fitri? Ya, betul. Contohnya kita ada bola tampar kan. Kita nak digging bola tu kan, nak digging the ball. Lepas tu kita ada bola jaring. Lepas tu kita ada rugby, kita hantar kan. Kita flow the ball. Okay. Sekejap Cikgu Fitri. Boleh. Record. Okay. Seterusnya kita menghantar dan menerima bola menggunakan kaki. Tadi tangan, sekarang menggunakan kaki. Okay, ya betul. Jadi yang pertama nampak bola tu kan, ini sukan yang agak terkenal lah dalam negara kita, dalam di seluruh dunia tu tak. Iaitu sukan bola sepak. Jadi bola sepak. Tadi kalau kita ingat bola jaring, kita passing ball tu guna tangan. Kalau ini kita passing ball menggunakan kaki. Maksud kita ada contoh yang kedua, kita ada futsal lah. Konsep dia pun sama juga. Kita hantar bola, kita terima bola menggunakan kaki. Futsal kan? Betul. Dan yang ketiga iaitu sepak takraw. Sepak takraw ni pun kita guna kaki. Macam cuba awak bayangkan, ada ke orang main sepak takraw menggunakan tangan? Tak ada kan? Tentulah tak ada. Kebanyakannya menggunakan kaki. Okay, jadi ini adalah contoh-contoh sukan yang menggunakan kemahiran menghantar dan menerima bola menggunakan kaki. Yang terakhir itu tanda soal. Apa itu maksudnya Cikgu Fitri? Yang tanda soal tu saya minta murid-murid cuba teka satu lagi sukan yang kemahirannya menggunakan kaki untuk menghantar dan menerima bola. Okey, murid-murid boleh typekan jawapan di bahagian ruangan komen. InsyaAllah
murid-murid yang dapat menjawab dengan tepat, kita akan usahakan sagu hati untuk murid tersebut. Betul. Dengar tu betul-betul. Siapa yang dapat teka akan dapat sagu hati daripada cikgu kita ni. Jadi InsyaAllah. Jadi pada semua tolong komen apakah sukan lain yang menghantar dan menerima bola menggunakan kaki. Nanti boleh type komen anda di ruangan komen dekat bawah video ni. Okey, seterusnya Cikgu Fitri. Ya. Kemahiran menghantar dan menerima bola menggunakan peralatan. Tadi kita guna tangan, kaki, dan yang ketiga ialah menggunakan peralatan. Jadi apabila menggunakan peralatan bermaksud kita perlu menghantar bola tersebut atau alatan tersebut dengan menggunakan peralatan. Contohnya gambar yang pertama. Agak-agak gambar apa tu Cikgu Izzat yang pertama? Yang pertama ni sukan yang Cikgu Fitri selalu bully saya ni. Ini sukan badminton. Ya, ini adalah sukan badminton. Walaupun sebenarnya ada sikit kesilapan di sini. Saya pun baru terfikir badminton mana ada kita hantar kawan sebelah lepas tu kita smash kan. Jadi termasuk pula dalam ni. Okey. Jadi apa yang saya nak tunjukkan di sini sebenarnya ialah kita menggunakan peralatan tersebut untuk memukul bola. Sebagai contoh yang gambar yang kedua, permainan hoki. Jadi untuk permainan hoki ni kita menggunakan kayu hoki untuk menolak bola atau memukul bola kepada rakan-rakan kita. Kita tidak boleh menggunakan tangan, kita juga tidak boleh menggunakan kaki. Kalau kita guna kaki, ia merupakan satu kesalahan di padang. Okey. Kemudian yang ketiga ialah permainan hoki ais. Hoki ais juga menggunakan kayu hoki ais untuk menolak bola kepada rakan-rakan ketika menyerang atau ketika bertahan. Dan gambar yang keempat, gambar apa tu Cikgu Izzat? Yang itu adalah polo golf. Betul tak Cikgu Fitri? Oh, pandai Cikgu Izzat. Tak sia-sia dia digelar pakar dalam pendidikan jasmani. Okay. Jadi untuk permainan polo ni, walaupun kita sedang menunggang kuda, kita juga memukul bola menggunakan kayu polo untuk memberikan atau menghantar bola kepada rakan-rakan untuk menerima bola tersebut. Betul Cikgu, saya setuju. Okey, seterusnya. Jenis-jenis hantaran dan menerima bola menggunakan tangan. Tadi kan kita belajar kan ada tangan, kita ada kaki dan juga kita ada peralatan. Sekarang ni kita nak tengok dengan lebih detail untuk tangan pula. Okey, jadi kalau untuk kemahiran menghantar dan menerima bola, dia ada 3 jenis. Tapi sekarang ni yang pertama adalah kemahiran di atas kepala. Kita hantar atas kepala. Okey. Jadi untuk menghantar, contohnya kita bayangkan kita sekarang ni kita berada dalam sukan bola baling. Betul tak Cikgu Fitri? Betul. Kita sukan bola baling. Jadi untuk kita hantar, kita kena buat apa? Kita kena pegang bola dengan sebelah tangan. Kita pegang bola baling tu, kita pegang. Lepas tu kita gerakkan tangan yang memegang bola ke belakang kepala. Kita angkat tinggi macam ni. Dan kita baling bola tersebut kepada kawan kita, kepada sasaran kita. Siapa kita nak pass the ball tu. Jadi kita angkat bola ni. Bila kita nak pass bola atas kepala, jadi kita nak angkat dialah ke belakang kepala. Betul tak Cikgu Fitri? Betul. Kemudian kepada yang menerima, pandang arah bola itu tiba. Ya, jangan tengok tempat lain. Nanti bola kena kepala kamu. Jadi pandang ke arah bola, ya, trajectory atau arah bola itu akan tiba. Okey. Kemudian lompat dengan tangan lurus ke atas kepala dan jari-jari tangan yang direnggangkan. Jika boleh, tangkaplah bola tersebut menggunakan 2 tangan. Jangan gunakan 1 tangan. Okey, kalau bola tenis mungkin boleh tangkap 1 tangan. Tapi kalau bola itu besar atau sesaiz bola-bola baling saiz 3, saiz 2, bola itu sebaik-baiknya tangkap dengan 2 tangan. Agaknya kenapa ya kita perlu sambut bola dan rapatkan bola ke badan agaknya Cikgu Izzat? Okey, sebab apa kita nak, bila kita sambut bola tu kan, kita kena rapatkan bola ke badan sebab kita nak secure the ball. Betul tak Cikgu Fitri? Betul. Kita nak pastikan bola tu tak jatuh ataupun dirampas oleh pemain pihak lawan. Ya, betul. Selain itu, untuk mengelakkan kecederaan pada jari jemari kita ketika menangkap bola. Ya, nak sonok juga tapi ya kena ikut
teknik yang betul ketika menangkap. Betul cikgu. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada kemahiran dan menghantar dan menerima aras dada. Tadi atas kepala, sekarang aras dada. Ini dada kita kan. Okey, ini adalah aras yang kita akan menghantar dan juga menerima bola. Okey, untuk bagi yang menghantar, okey, kita masih lagi dalam konteks bola balik. Berdiri seluas bahu. Kita berdiri seluas bahu, kita hadap kita punya sasaran, kita hadap kita punya kawan, siapa yang kita nak pass tu. Okey, bawa bola ke dada dan hantar bola ke hadapan menggunakan dua-dua belah tangan. Jadi daripada bola kat sini kita pun pass kat kawan. Okey, kemahiran ini sesuai untuk hantaran dekat sahaja. Kenapa kena dekat? Sebab kita tak nak orang rampas bola tu. Betul tak Cikgu Fitri? Dan bola ini bila kita hantar, kita tak nak bola itu dipintas. Ya, betul. Dan bola ni bila kita hantar mestilah dengan laju. Sebab apa? Kalau kita pass di bola ni perlahan, orang mungkin rampas. Ataupun bila kita pass bola aras dada, maksudnya bila aras dada ni orang lain pun boleh intercept. Orang lain pun boleh kacau bola kita. Jadi kita kena baling yang dekat sahaja dan juga dengan pantas. Ya, betul. Bagi yang menerima pula, oleh kerana bola itu sangat laju dan pantas, penerima mesti buka kaki juga seluas bahu, rendahkan badan sedikit, hulurkan kedua-dua belah tangan ke hadapan untuk menerima bola. Ingat ya, seperti mana yang Cikgu Izzat sebutkan tadi, bola ini adalah hantaran dekat dan sangat laju. Jadi perlukan kedua-dua tangan di hadapan dada kamu untuk menangkap bola tersebut. Renggangkan jari tangan, tangkap bola dengan kedua-dua belah tangan, bawa bola ke dada untuk menyerap daya bola yang dibawa. Jadi bila kita terima bola tu, okey, sama macam tadi yang pertama tadi, dia kita terima, serap daya itu ke arah dada kamu juga. Sebab salah satu daripadanya, pertama macam Cikgu Izzat sebut tadi, untuk mengelakkan pihak lawan memintas atau menguasai bola tersebut. Dan yang kedua, untuk mengurangkan kecederaan pada jari jemari kamu ketika menangkap bola tersebut. Okey, faham semua ya? Faham Cikgu Fitri. Okey, seterusnya. Tadi kan saya cakap tadi kan, bila hantar dan terima bola menggunakan tangan kita ada tiga kan. Tadi kita belajar aras kepala, atas kepala, kita belajar aras dada, dan yang ketiga adalah menerima bola sisi ataupun side, bola sebelah kiri dan juga kanan kita. Okey. Jadi untuk bahagian menghantar, berdiri secara mengiring. Maksudnya kita berdiri mengiring macam ni. Sebelah je, kiri, mengiring sebelah kiri ke ataupun mengiring sebelah kanan. Jadi kita mengiring dengan sebelah kaki di hadapan ke arah sasaran. Contohnya kawan kita ada depan, tangan kanan kita nak pass. Jadi kita mengiring ke sebelah kiri. Kita cengkam bola dengan sebelah tangan, kilas pinggang dan hayunkan bola ke hadapan. Kita pass bola itu ke hadapan. Okey. Kemahiran ini juga sesuai untuk menghantar bola ke pelbagai arah. Jadi kita nak hantarkan kawan yang dekat ke, yang jauh ke, sesuai kita gunakan hantaran sisi. Ya, betul tu Cikgu Izzat. Ya, hantaran ini sesuai untuk pelbagai arah, sama ada kanan kita atau kiri kita. Okey, bagi penerima pula haruslah bersedia. Ya, sama seperti paras dada tadi, buka kaki, rendahkan badan sedikit, hulurkan kedua-dua belah tangan ke hadapan untuk menerima bola. Oleh kerana bola itu adalah bola sisi, mungkin bola itu akan bergerak ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, dan jangan lupa ketika menerima bola tu rendah. Tangkap bola dengan kedua-dua belah tangan, okey, dan serap daya yang terdapat pada bola. Sama juga tujuannya, ya, untuk mengelakkan bola dirampas, dan yang kedua untuk mengelakkan kecederaan pada jari jemari kita. Cikgu Fitri, saya ada soalan Cikgu Fitri. Ya, saya. Jadi bila dia cakap untuk menerima bola, kita kena renggangkan jari tangan. Maksudnya tangan macam ni kita kena renggangkan macam ni ke Cikgu Fitri? Ya, betul. Kita kena buka tangan kita begini. Maksudnya kita buka tangan kita lah. Ya, jangan jadi, jari itu dirapatkan. Jadi kalau macam ni tak boleh lah? Memang kurang daya tangkapan tu kurang kalau jari kita rapatkan. Okay, faham Cikgu Fitri.
Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, sorry, maafkan saya. Kita ada 4 sebenarnya. Yang keempat adalah menghantar menerima bola, iaitu bola lantunan. Okey. Jadi bola melantun ni maksudnya dalam bahasa Inggeris yang kita sudah dengar bouncing, betul tak? Bola tu bounce. Betul. Bola tu bounce. Ya, betul. Untuk menghantar, kita nak hantar kan, konteks kita lagi bola baling, kita nak hantar bola baling menggunakan kemahiran bola lantunan. Jadi kita nak hantar, pegang bola dengan kedua-dua belah tangan, bawa bola ke sebelah ke dada, lantunkan bola ke hadapan. Maksudnya kita balingkan bola, hantar bola tu ke bawah dan juga hadapan. Ya, betul. Hantaran ini dilakukan apabila ruang hantaran di atas dan sisi dikawal oleh pihak lawan. Maksudnya masa kita nak pass dekat kawan kita tu, pihak lawan, opponent, dia contohnya opponent tu tinggi-tinggi, betul tak Cikgu? Ya, betul. Hantar bola atas, mesti dia intercept. Lepas tu dia laju. Kalau kita hantar sisi, mesti dia intercept. Jadi kita gunakan hantaran bola lantun. Ya. Jadi untuk penerima, kena bijak lah. Kena bijak bagaimana hendak menerima bola, ya. Sebab ketika itu penerima bola telah pun dikawal atau pihak lawan sudah berada di hadapan penerima. Jadi penerima yang pertama buka kaki juga sama, rendahkan badan sedikit, hulurkan kedua belah tangan ke hadapan untuk menerima bola, sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Jadi murid-murid kena bersedia. Lantunan ni pula bergantung kepada keadaan struktur tanah. Kalau bola itu melantun atas simen, bola itu sangat laju. Kalaulah juga di atas tanah, mungkin laju, mungkin perlahan. Dan sama juga renggangkan jari tangan, ya, macam Cikgu Izzat sebut tadi. Renggangkan jari tangan, jangan rapatkan jari. Renggangkan jari tangan ketika menangkap bola. Ya. Sebab kalau kita rapat jari macam ni, agak sukar kita nak menangkap atau kita nak grip bola tu. Dah tentu akan terlepas. Tapi kalau kita buka jari tangan kita ni, kita renggangkan, mudah kita untuk menangkap bola. Betul. Cikgu Fitri punya penerangan sangatlah jelas dan juga clear. Ya, atas tunjuk ajar Cikgu Izzat juga sebenarnya. Okey. Seterusnya, jenis-jenis hantaran bola menggunakan kaki. Tadi tangan dah habis, ada 4. Ingat balik, kita ada yang pertama, apa Cikgu Fitri? Hantaran di atas kepala. Yang kedua? Hantaran paras dada. Yang ketiga? Hantaran sisi. Dan yang keempat? Hantaran bola lantunan. Okey, jadi untuk tangan kita ada 4. Untuk kaki pula kita ada 3. Okey, kita ada, konteks dia ni bola sepak. Okey, kita faham bola sepak kan? Jadi konteks dia kita ada 3 cara kita nak hantar bola menggunakan kaki. Yang pertama, kita guna bahagian dalam kaki, inside foot. Bahagian dalam kaki. Ni mungkin Cikgu Izzat boleh terangkan ni, apa maksud bahagian dalam kaki tu? Okey, katakanlah kan, bayangkan, ini kaki kita. Kan? Ini kaki kita, ini bahagian luar, ini bahagian dalam. Okey, sorry, ini kaki kita, ini atas, ini tepi. Ini tapak kaki. Okey, ni tapak kaki. Bila kita hantar bola menggunakan bahagian dalam, maksudnya kita hantar bahagian sini. Bahagian atas ni. Ini bahagian masuk sini. Bahagian dalam ni. Ini maksudnya inside foot. Okey. Okey, seterusnya yang kedua, kita ada bahagian kekura kaki. Okey, bahagian kekura kaki ni maksudnya dia bahagian hadapan je. Bahagian hadapan sini. Hadapan sini. Okey. Dan yang ketiga kita ada bahagian luar kaki. Bahagian luar kaki ni kita pakai kat sini, outside foot. Outside sebelah sini. Bahagian sini. Maksudnya kita pos bola ni kita menggunakan bahagian atas ni, bahagian luar kaki. Okey, harap-harap murid-murid faham ya tentang bahagian yang disebutkan oleh Cikgu Izzat tadi. InsyaAllah kalau kita boleh jumpa dekat sekolah nanti, kita akan cuba semua jenis hantaran ni dalam dekat padang. Cikgu Izzat terangkan lagi sekali, bahagian dalam kaki sebenarnya kalau tunjuk tangan tadi, bahagian dalam kaki. Okey, dalam kaki sini. Dalam kaki, kekura kaki. Kekura kaki depan. Bahagian hadapan, luar kaki. Bahagian sini. Bahagian tepi. Bukan tepi, di atas. Atas. Luar kaki. Saya pun kira baru faham juga ni sebenarnya.
Dia kalau bahasa mudah dia, kita ada outside foot, inside foot, dan kita ada lace. Maksudnya bahagian ni lace. Lace ni kan maksud dia tali kasut. Jadi bila kita sepak bola tu, maknanya sepak bola tu biarlah kena tali kasut. Cara mudah dia macam tu lah. Okey. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, seterusnya jenis-jenis hantaran bola menggunakan peralatan. Dan medium sukan yang kita gunakan yang paling mudah adalah permainan hoki. Jadi macam mana kita tahu, dalam permainan hoki, kita tidak boleh menyepak atau memukul menggunakan tangan dan kaki. Sebaliknya, kita perlu buat hantaran dengan menggunakan peralatan. Dan peralatan yang kita gunakan ialah kayu hoki. Jadi dalam permainan hoki, ada dua jenis hantaran yang digunakan. Yang pertama, menolak bola hoki. Seperti mana yang anda lihat pada gambar tersebut, ya, mula-mula letakkan kayu hoki betul-betul di sebelah bola hoki. Okey, jangan pukul ya. Kita tolak bola itu. Ya, seperti mana dalam gambar rajah yang kedua. Okey, gambar yang pertama, tengok letak kayu hoki di sebelah bola hoki. Kemudian tolak bola tersebut ya ke arah yang hendak kita tuju atau kawan kita. Dan mesti ada lajak. Tengok gambar yang ketiga. Mesti ada lajak tolakan. Dan kebiasaannya, ya, kemahiran ini digunakan untuk menolak bola pada rakan-rakan yang hampir atau dekat dengan laju. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah memukul bola. Jadi untuk memukul ni, kita lihat ya. Pertama, murid perlu menghayun bola itu ya, atau kayu hoki itu dihayun ke belakang dahulu. Okey, tarik dulu bola ke belakang. Tolak kayu hoki itu ke belakang dan terus memukul. Okey, terus pukul dan ada follow through ataupun lajak kayu hoki itu ke sebelah kiri. Dia tak boleh berhenti. Kalau kamu berhenti lepas pukul tu, bola tu tak pergi jauh. Tapi kalau awak ada follow through atau lajak, bola itu akan pergi jauh dan kuat. Kebiasaannya hantaran ini ialah untuk hantaran yang jauh. Ya, dan laju bolanya. Ini dua hantaran dalam permainan hoki. Cikgu Fitri macam ada pengalaman ya main hoki ni. Ini atas tunjuk ajar Cikgu Izzat juga ketika melatih saya dalam permainan hoki tahun lalu. Terima kasih Cikgu Izzat. Sama-sama Cikgu Fitri. Okey. Jadi rumusannya Cikgu Fitri persilakan. Baik, rumusan PDPR kita pada hari ini. Pertama, murid-murid harus ingat ya, kemahiran menghantar dan menerima bola ini merupakan kemahiran asas bagi semua jenis permainan. Sama ada menggunakan tangan, kaki dan peralatan. Kemahiran ini juga merupakan salah satu daripada kemahiran di bawah kategori serangan. Jadi, di musim PKP ini, pada waktu petang, jangan jadikan alasan PKP kita tidak boleh bersukan. Kita masih boleh bersukan. Kita boleh menggunakan pelbagai jenis bola, sama ada bola tenis, bola getah, ya, dan sebagainya. Ya. Peralatan yang tidak membahayakan kita. Jangan pula awak baling dan tangkap menggunakan pisau, dah tentu bahaya. Cari benda-benda atau peralatan yang mudah kamu bermain. Ya. Yang penting kamu akan rasa gembira. Sebagai contoh, kalau kamu ada bola yang kecil, saiz 1 ke saiz 2, tak apa. Baling dan tangkap. Dan kemahiran ini kita boleh belajar daripada murid-murid tahun 1 hingga ke dewasa. Ya, sebab kemahiran ini sangat mudah. Menghantar dan menerima. Kalau kita guna tangan, okey, kamu lambung, kamu tangkap. Dan jangan lupa lambung dengan sebelah tangan, tangkap dengan kedua belah tangan. Kalaulah menggunakan kaki contohnya, mungkin Cikgu Izzat boleh terangkan. Kalau gunakan kaki macam mana Cikgu Izzat? Okay, kalau katakanlah kan, awak sorang-sorang kat rumah. Maksudnya awak ada kawan. Ada kawan nak main. Maksudnya awak nak pas bola kat siapa? Senang, awak pergi dekat kawasan rumah yang ada dinding kan, luar rumah yang kosong tu. Ambil satu bola, awak sepak bola tu gunakan kamera yang kita belajar tadi ke dinding. Dan bola tu akan lantun balik dekat kita. Macam tu kita gunakan bahagian dalam, kekura dan juga bahagian luar kan.
Ya, betul tu Cikgu Izzat. Saya setuju dengan pandangan Cikgu Izzat tadi. Ya, maknanya kalau kita baling ke arah, kalau kita tendang bola tu ke arah dinding, bola itu akan patah balik. Secara tidak langsung, kita akan belajar bagaimana hendak menghantar bola kepada rakan kita. Bila kita main dengan lantunan Cikgu, okay, kita pas bola ke dinding, itu merupakan kemahiran hantaran. Ya, bila betul. bola tu dilantunkan daripada dinding ke kita, itu adalah kemahiran menerima. Ya, betul. Saya setuju tu. Jadi kita dapat dua-dua. Jadi kita dapatlah kedua-dua kemahiran. Seandainya kita tak ada rakan. Jadi kalau kita guna bola, bolehlah kita baling ke arah dinding. Okey, menghantar ke arah dinding. Dan apabila bola itu patah balik semula, kita akan belajar menerima bola. Ya, pastikan terima bola dengan kedua-dua belah tangan. Jangan lupa ya, renggangkan jari jemari kamu ketika menangkap bola tersebut. Jadi seperti yang kita tengok last kali, ayuh marilah kita bersukan sambil bergembira. Seronoknya bermain. Betul lah. Yeah. Siapa je yang tak seronok main, betul tak Cikgu? Kalau bermain sukan ni mesti seronoknya. Ya, seronok betul. Kejar ayam pun kira bersukan juga. Seronok kalau kejar ayam ni. Kan? Ya, yang penting kita rasa seronok apabila kita bermain. Okay. Jadi setakat inilah kan Cikgu Indri? Ya, setakat ini sahajalah pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah di masa akan datang kita akan berjumpa lagi di bawah tajuk yang lain pula yang memberikan keseronokan kepada kita ketika kita bersukan. Betul. Okey, macam mana dengan selepas anda selesai menonton video ini, jangan lupa tolong komen nama dan juga kelas anda. Okey, anda dari kelas mana? Okey, komen nama anda dan juga komen nama kelas anda di ruangan komen. Bawah habis tengok ini, scroll dekat bawah tu ada ruangan komen. Tolong komen nama dan juga kelas supaya kita tahu siapa yang dah tengok dan siapa yang belum tengok video ini. Dan untuk tugasan hari ini, Cikgu Fikri persilakan. Untuk tugasan ini, selepas sahaja anda menonton video ini, ada beberapa soalan berkaitan dengan slide yang kami tunjukkan tadi. Ya, jangan risau, slide-nya soalannya mudah-mudah. Ia sebagai bukti pemahaman bahawa anda telah pun mendengar, melihat dan seterusnya menguji pemahaman murid-murid berkaitan dengan tajuk ini. Okey, penting ya murid-murid untuk menjawab soalan ini kerana ia juga merupakan salah satu penilaian bidarjah yang akan kami rekodkan nanti. Okey, jadi selepas selesai jawab soalan, tak perlulah hantar screenshot tu tak Cikgu? Betul, tak perlu. Kita dah ada rekodnya. Dah ada. Kalau awak jawab je soalan, kita tahu siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab dan juga markah awak. Jadi awak tak perlu hantar screenshot. Jangan risau. Okey, jadi saya akan tutup dulu untuk presentation Cikgu Fitri. Okey Cikgu Fitri, jadi sampai sini sajalah kita punya PDPR kita. Ya, betul. Terima kasih Cikgu Izzat kerana sudi membantu saya. Terima kasih juga kepada Cikgu Fitri kerana bersama dengan saya pada hari ini. Okey, jadi kita akan berjumpa lagi dalam PDPR yang akan datang minggu hadapan insya-Allah. Daripada saya, maaf sebarang salah silap, saya mohon maaf. Jangan lupa buat kerja dan juga jangan lupa mematuhi SOP supaya kita dapat kembali ke sekolah. Ya, betul Cikgu Izzat. Okey, jadi itu sahaja bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Bye.